Kenal lah. Sikit kalau saya sebut tentang melihat tengok tak jemur ni. Yang memang tengok tak jemur ni siapa? Rasulullah. Oh, satu tak jemur sungguh. Rasulullah pula Allah Ta'ala jadikan satu sifat istimewa pada dia. Tiada siapa yang boleh menatap wajah Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf kita terkenal, kita masyhur dengan kisah cantik dan lawa dia, kita boleh menatap wajah dia. Pasal tu ulama-ulama kita menggunakan bahasa Nabi Yusuf cantik dia macam bulan. Pasal apa? Bulan boleh tengok lama tu, boleh tak? Boleh. Pasal kita boleh menatap wajah dia. Istilah tatap ni boleh tengok. Tu yang kisah dalam Quran sampai boleh terpotong jari. Pasal wajah dia boleh ditatap. Tatap, faham kan? Tatap. Kalau mata Rasulullah lawa dia macam matahari. Matahari kita tengok macam mana? Siapa boleh tengok matahari? Bila tengok macam mana? Oh, mayur mata. Bagus, mayur mata. Sedap bahasa tu. Mayur mata. Nak tengok tapi tak mampu nak tengok. Pasal apa? Terlalu indah, terlalu terang dan bercahaya. Muka Rasulullah bercahaya ke? Ya, Rasulullah tu cahaya. Rasulullah cahaya. Pernah satu ketika Sayyidina Aisyah dalam rumah malam nak menjahit. Menjahit yang kadang bukan perlu keupayaan melihat kan. Lipat itu, pegang gagau, jahit je lah. Kerana tercabut benang daripada jarum, air nak bubuh satu susah. Kalau jatuh macam mana nak cari malam? Air susah nak cari. Rasulullah masuk dalam rumah, jumpa jarum. Rasulullah adalah nur. Nak sebut apa? Hebatnya Allah Ta'ala bagi jadi kat Rasulullah ni. Tengok Rasulullah tak jemu. Yang tu baru boleh nyanyi macam dulu-dulu ada artis nyanyi. Nyanyi apa? Dengar saya nak nyanyi sikit bagi. Hari ni suara sedap sikit. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Cuma lagu tu yang hitam manis. Buat apa hitam manis tak? Bodoh punya lagu tu. Bukan hitam manis. Yang pandang tak jemu ni apa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Wow, best. Kita tukar lirik. Lagu-lagu merepek tu kita tukar Islamik kan dia. Ini duk yang hitam manis. Yang hitam dah manis betul. Datang menjelma yang hitam manis. Kan ada lagu itu kan. Budak-budak ni mungkin tak tahu zaman dia orang tak dengar lagu tu. Ni zaman saya kecil-kecil dengar lagu tu. Sampai lah ni hafal. Nak buat orang tak boleh. Saya sering sebut bahasa macam tu kan. Pasal dia bukan hafal apa lagu tu. Dengar sambil-sambil dengar radio yang tu orang duk pasang. Dulu orang duk pasang radio kan. Masuk kedai mana ke rumah apa pasang radio kan. Kalau kecil-kecil tu tak, zaman saya sekolah rendah, sekolah menengah, masih ingat lagi tak, siaran radio yang masyhur orang pasang waktu pagi pukul 9. Apa dah gerak? Saya saja sikit sebut yang tu, cerita nostalgia lama je. Cerita apa? Nombor 5 persiaran 1. Sebut dah. Nombor 5 persiaran 1 ada. Bisa dengar? Dalam radio kan? Radio mana? FM ke? SW1 kan? Tak tahu. Berapa radio kita pun tak bisa tengok siaran. Dulu bukan tahu megahertz berapa kan. Lah ni kena hafal megahertz tu. Dulu buka radio pun 3-4 siaran lah kan. Buka sekali ada pukul 9 dia bunyi ya. Bunyi ya? Faham tak? Budak-budak ni tak faham. Biar ambil dia dengar itu. Lagi nombor 5 persiaran 1. Di mana rumah tu? Di belakangnya market. Di depannya masjid, di belakangnya minimarket. Macam tu tak tahu. Betul pernah dengar macam tu? Saya dulu mak saya suka dengar lagu lah tu. Dengar cerita tu. Pasal dia ada drama kisah keluarga kan. Cerita apa ni radio betul tak? Bagus, power tu. Itu yang tak dengar. Yang dengar ni yang payah nak buat. Itu yang lekat lagu tu, yang hitam manis. Ingat. Lagu tu siap nama tu.
Okey, udahlah tu. Jauh kita tu, kona tu. Asal nak cerita apa? Nak cerita pandang tak jemu. Pandang tak jemu ya Rasulullah. Pandang tak jemu pasal apa? Pasal cantik dia macam matahari. Allah macam mana? Mukhalafah lil hawadis. Lagi tak jemu mana dia. Pasal apa tak jemu? Rasulullah kalau kata macam matahari, boleh ke bayang lagi matahari ke mana? Boleh bayang ke? Allah bukan matahari. Allah Ta'ala bukan bulan, bukan cahaya. Subhanallah. Betul apa? Tak ada keupayaan kita nak memikir. Itu yang apa terlintas, apa terfikir. Subhanallah. Satu ayat yang diajar pada kita untuk menyebut membersihkan perkara tak layak pada Allah Ta'ala ni, subhanallah. Terbayang je. Macam ni Allah Ta'ala, subhanallah. Subhanallah. Takdiskan dia, tasbihkan dia. Apa lagi? Takdis, bersihkan, sucikan dia daripada apa-apa yang kita terfikir, terlintas, terbayang seolah-olah ada penyerupaan baharu tu. Subhanallah. Dia tetap Allah Ta'ala mukhalafah. Baik. Jadi sedikit peringatan disebut belakang. Apa dia? Bila Allah Ta'ala mukhalafah ni, bukan ia dalam syurga, kan? Yang dalam syurga itu siapa? Kita yang dalam syurga. Ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Allah Ta'ala beri ahli syurga melihat Allah Ta'ala, beri keupayaan untuk ahli syurga melihat Allah Ta'ala yang ahli syurga dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga. Dengar ayat dia dulu. Ahli syurga dalam syurga. Allah kat mana? Allah kat mana? Adakah bila ahli syurga dalam syurga, Allah di syurga? Oh, no. Tidak. Yang tu yang tersalah tu, kalau ada orang faham itu. Macam mana ada orang tersalah, kita dah belajar dalam bab Isra Mi'raj. Ada orang kata Rasulullah bila melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah naik ke langit. Siapa yang di langit tu? Rasulullah yang di langit. Allah Ta'ala beri Rasulullah untuk Rasulullah boleh melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri keupayaan Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah di langit. Siapa di langit? Rasulullah di langit. Siapa di langit? Rasulullah di langit. Bila Rasulullah di langit, Allah kat mana? Bila ahli syurga dalam syurga boleh melihat Allah Ta'ala. Ahli syurga dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga. Allah kat mana? Tak bicara Allah Ta'ala. Pasal mana boleh bicara Allah Ta'ala? Satu sesat kalau ada orang kata dalil Allah Ta'ala ada di langit. Pasal Rasulullah lihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah di langit, Allah di langit. Oh, salah. Tak betul. Kalau gitu, kalau ahli syurga duduk dalam syurga, Allah Ta'ala beri ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga, Allah sagi dalam syurga agaklah. Oh, Allah Ta'ala berkali-kali kat dunia duduk di langit. Bila dah kiamat esok duduk dalam jangan buat merepek mau. Salah bagi dah tu. Memang salah kot. Salah. Satu kaedah kita diajar macam mana kita dah ajar di lepas, bukan Allah Ta'ala di langit, di aras, sekalipun bunyi macam mulia tu, subhanallah bukan mulia, bahkan itu adalah satu kehinaan dalam bab Tuhan. Kalau mengiktikadkan tempat itu adalah salah dalam bab akidah, bahkan akidah kufur. Istilahnya dipanggil akidah tajsim. Akidah mengiktikad Allah Ta'ala mengisi ruang, mengambil manfaat pada makhluk. Semua hal tu kita dah bicara dah mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi itu yang dia sebut, melihat Allah Ta'ala, melihat yang mukhalafah, bukan bukan Allah dalam syurga. Kalau gitu, kalau bukan dalam syurga, duduk luar syurga lah. Dengar lagi sekali. Dan bukan di luar syurga. Kan? Bukan di luar syurga. Lagi bukan merupakan dirinya dengan apa-apa rupa beri kita lihat. Tak? Bukan Allah Ta'ala menyerupa. Bukan Allah Ta'ala menampakkan dirinya. Tak? Allah Ta'ala dia tak perlu menampakkan dirinya. Bahkan dia beri pada kita keupayaan untuk kita lihat dia. Pasal dia Tuhan yang zahir. Dia tak perlu untuk dia menzahirkan dirinya. Pasal dia az-zahir. Kat kita yang kita tak nampak. Cuma dia batin. Pasal apa batin? Pasal dia tak beri kita melihat dia. Satu dia batin. Itu macam mana kita boleh lihat dia? Dia beri kita melihat dia. Bukan dia menyerupakan diri dia untuk kita lihat. Bukan. Jadi jangan faham salah tu. Tadi pun saya sebut lah. Jangan faham salah kata kita melihat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menampakkan dirinya. Tidak. Allah Ta'ala tak perlu menampakkan dirinya. Pasal yang kurang dari si keupayaan nak melihat tu tak boleh adalah kat kita.
Bukan kurang tu Allah Ta'ala, dia kurangkan diri dia dengan dia tak boleh nampak. Lepas tu dia bagi dia boleh kita nampak. Tak. Tapi dia memang hal dia tak berubah. Kita belajar Allah Ta'ala, dia qidam, qadim. Dan bila qadim, dia tak akan ada berubah. Tidak ada tagayyur. Tidak akan ada apa hal berubah pada Allah Ta'ala. Bila tak berubah, yang berubah siapa? Dia ubah kita. Dia beri keupayaan pada kita untuk kita lihat dia. Bukan dia menyerupakan dirinya dengan apa-apa rupa untuk beri kita lihat dia. Tidak. Tak. Satu, kalau sekali lagi kalau sebut bab melihat Allah Ta'ala ni, melihat Allah Ta'ala ni satu sifat istimewa yang Allah Ta'ala beri satu sifat istimewa, keupayaan melihat ke Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala dia jadi rendah martabat, asalnya tak boleh dilihat, lepas tu dia memberikan kebolehan supaya kita lihat dia dengan dia menjelmakan diri dia, merupakan diri dia dengan sesuatu. Bukan. Subhanallah. Jangan silap faham begitu. Okey. Jadi kalau ikut apa disebut tu jelas tentang kata Allah Ta'ala ni memang tidak akan ada keupayaan kat dunia ni khususnya, tentang kata tidak akan ada upaya untuk boleh melihat dia. Kalau berlaku pun hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan melihat pun dengan Allah beri keupayaan pada dia untuk Rasulullah boleh melihat Allah Ta'ala. Okey. Yang kat kita hanya berlaku dalam syurga esok, dan dalam syurga pun tetap melihatnya, melihat mukhalafah, bukan dalam syurga. Allah bukan dalam syurga, Allah bukan luar syurga, Allah bukan dengan dia merupakan diri dia untuk dengan itu ada keupayaan kita boleh melihat. Bukan. Tapi dia beri keupayaan pada kita yang luar biasa untuk kita boleh melihat dia. Tentu dulu kalau ada soal boleh tentang masalah apa kita punya akidah tentang melihat Allah Ta'ala. Hari clear. Ada soal? Ya. Yeah. Nampak iblis. Dari segi boleh dan kemungkinan dan ada keberangkalian, ya. Tapi ada ke gamaknya iblis nak tunjukkan rupa ya? Macam mana kalau sebut dari segi keupayaan, boleh ke kita lihat malaikat? Siapa yang malaikat tunjukkan dirinya kepada dia, tu pun dengan perintah Allah Ta'ala lah. Pasal dia takkan tunjukkan diri dia sewenang-wenangnya, melainkan dengan perintah Allah Ta'ala. Barulah kita boleh lihat. Cuma siapakah yang akan ada diberikan keupayaan melihat malaikat itu? Malaikat mesti manusia istimewa. Itu kalau malaikat. Adapun iblis, jin, macam mana? Dari segi boleh. Cuma itulah iblis mana yang akan menampakkan, ataupun jin mana yang akan menampakkan dirinya. Kalau dia nak nampak kan, tu yang nampak tu. Tu yang ada orang nampak tu. Dengan mata kasar ni memang kita tak boleh nampak dia. Tapi bila dia mengubahkan status diri dia, hal daripada asal kepada status yang mata kita ni boleh melihat dia, kita boleh lihat dia. Cuma kasar kita tak boleh ubah mata kita. Tapi jin dia boleh ubah kondisi dia yang asal kejadian dia kepada medium yang kita boleh lihat. Satu, dia boleh, istilahnya dalam kitab-kitab sebut, dia boleh tasyakkul. Dia boleh menyerupakan diri dia, membentuk diri dia mengikut rupa yang dia kendaki. Dengan ilmu yang ada pada dia, tengok dia belajar macam mana. Kalau dia belajar boleh rupa orang, dia akan rupa orang. Kalau dia rupa kucing, dia akan rupa kucing. Kalau ular, dia rupa ular. Kalau anjing, anjing. Tengoklah dia belajar ilmu macam mana. Pasal kebolehan dia untuk menyerupa pun, dia kena ada ilmu. Macam mana nak tukar tu, macam mana nak alihkan fizikal dia yang asal kepada rupa tertentu, dia kena ada ilmu. Tanpa ilmu dia tak boleh ubah. Kalau dia tak pernah belajar macam mana nak ubah rupa, dia tak boleh buat. Pasal dia perlu belajar. Saya pernah jumpa dengan jin, saya pernah sembang dengan dia orang, dan satu saya tahu cerita tu. Dari segi boleh, kalau atas tanya lah, boleh ke kita melihat iblis? Tanya situ lah. Kalau iblis tunjukkan dirinya, nampak kenal, tahulah. Cuma kita kenal ke pula dia tu iblis? Tentang dia kelentong je, saya lah iblis, kata. Tentang jin biasa je, kena kelentong je kita. Dah kita tak kenal. Ya. Yeah. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ha? Ha. Hmm. Itu duk kayu sikit itu je. Oh. Tak peduli pun. Hmm. Ha. Betul. Oh, habis gitu je lah. Tak ada kena ganggu apa dia, hambat ke apa tak? Okey. Itu pengalaman masing-masing lah kan. Ha, tapi kalau tengok cara cerita tu memang benda asyik tu. Tu yang kata, maksudnya kalau faham tu jin lah tu. Ha. Ha, jin perempuan tu ke jin jantan ke tak tahulah tu. Pasal dia boleh menyerupa. Ha. Jantan pun boleh menyerupa betina tu. Pasal lelaki pun boleh tukar transgender jadi perempuan. Oh, sikit bahasa gitu kan. Hai, kalau jin lagi teranya. Semua lagi boleh tukar macam-macam. Jadi kambing boleh, jadi ular boleh, jadi anjing boleh. Dia atas ilmu dia. Pasal kena ada ilmu. Macam mana nak buang kemaluan lelaki jadi perempuan. Ada ilmu tak? Main belah potong gitu je mampu. Dia kena ada ilmu nak buat tu. Tapi benda tu salah lah. Itu saja sikit sambil menyambil tu. Ada isu-isu tukar-tukar jantina tu, pakai baju lah apa dan sebagainya. Saja nak sebut ke jin. Jin kalau ikut lagi di terror, dia tak perlu doktor, dia boleh buat. Tapi dengan ilmu dia juga, dia kena belajar. Kalau dia tak nak belajar, dia tak kerti nak ubah diri dia kepada satu benda lain. Pasal dia kena ada ilmu. Dan dia nak ubah tak semudah macam mana kita sangka. Dia kena latihan. Macam mana kita sebut ni, pernah tak kita tengok Olimpik, orang lompat apa, gimnastik tu, ada depan belakang, tengok cerita kungfu, ada boleh buat. Pasal apa kita tak boleh? Tak pernah berlatih. Berapa hari boleh siap? 3 hari melompat patah tengkuk mampus tu ya. Tengok orang buat break dance tu, kalau kita buat macam mana? Patah tengkuk mampus itu ya. Tapi kalau belajar boleh tak? Jadi berapa hari? Macam itulah jin. Dia nak ubah rupa dia jadi orang ke, jadi hantu bolong ke, jadi toyol ke, jadi ular ke, jadi semut ke. Take time. Dia bukan senang nak boleh ubah diri dia. Pula tu bila dia dah boleh satu kemahiran, dia nak tukar kemahiran lain pun dia kena belajar dan take time. Sikit kan bahasa itulah. Ya. Hmm. Hmm. Itulah dari segi kata jangan kata mimpi. Masa duduk sedar pun memang keharusan melihat jin. Jin, kita tak cerita jin. Jin, kalau kata syaitan, iblis, dia kategori jin lah. Ya, harus. Dari segi keberanggan boleh, dia bukan benda mustahil. Cuma jangan gaduh cari. Okey. Tu bagus lah. Petua jangan tengok muka bagus je ke? Pasal tengok muka lagi takut tengok lawa minat. Takut huduh lagi tak boleh nak tidur lah. Okey, dia ada gitu. Oh. Ya. Terima kasih di atas perkongsian itu. Okey. Ya. Kalau cerita nampak tu, saya pun nampak. Saya cerita lah, saya nampak. Saya pasal saya jumpa. Satu saya tahu. Bukan saja nampak, siap sembang ni. Nak cerita tu panjang. Tu kena penggerah nak tahu cerita panjang. Kena RM50 seorang saya cerita lah. Apa dia satu-satu tu. Apa cerita? Okey, itu sambil nyambil je. Baca kitab lagi habis. Okey. Macam mana soalan tadi kita tu, asal kita punya tajuk balik, kita duk cerita tentang Allah Ta'ala mukhalafah tu. Itu prinsip kita. Jadi kalau jin ni dia bukan benda dia makhluk kan, makhluk lah. Dari sisi kebolehan melihat tu berlaku. Cuma kalau kata malaikat pun boleh, tapi dia di atas perintah Allah Ta'ala.
Saja-saja dia nak menyerupa diri bagi kita nampak. Dah. Satu tiba-tiba je katalah macam ni, ada benda gaib menjelma depan kita, dia kata apa? Akulah malaikat maut. Macam mana? Parah. Malaikat maut ada ke Allah Ta'ala perintahkan untuk kita jumpa dia? Lepas tu dia jadikan malaikat maut tu untuk malaikat maut mengaku kat kita dia malaikat maut. Ada? Tak ada. Kalau ada pun kat Nabi-Nabi dan Rasul orang istimewa muka sekupang kita ada, kalau dia mengaku malaikat maut tampar sekali. Puh, tak ada. Aku bagi maut lagi baru tahu. Setan iblis tu. Kan? Ataupun dia menjelma jadi apa-apa lah. Dia kata syekh ni lah, syekh jin lah, pergi lah. Jin tu. Pasal makhluk gaib yang boleh menjelma tu jin lah. Manusia takkan ada kupayanya tu. Dia jin. Kalau ada pun dia dengan sihir. Ataupun jin yang menyamar sebagai rupa dia. Kalau kata manusia boleh hilang, tak ada. Manusia tak boleh hilang. Manusia fizikal macam ni, kita mana boleh ubah, convert diri kita boleh hilang. Yang boleh convert, tukar jadi bentuk-bentuk tertentu ni jin lah. Manusia tak boleh. Tak ada. Kita tahu kita siapa, kita boleh lah. Tangan ni bagi panjang, boleh tak? Boleh tak? Jari ni panjang macam plastik man tu ni, boleh? Plastik man, ada plastik man, plastik man, fireman, apa benda man-man lah. Orang putih dia hayal macam-macam. Naik kapal terbang macam mana, kena roket apa, kena pacaran apa lah tau. Sagi jadi plastik man. Tangan panjang, boleh ke panjang? Panjang ni tercabut sendi mampus, itu je lah, payah nak sambung lah. Tak boleh. Kita tak boleh. Kalau ada yang kupayah macam tu, jin ni. Jin boleh. Tu pun dia atas ilmu dia. Kalau dia tak belajar, tak pandai. Satu dia bukan boleh menyerupa. Kalau katalah kita rupa macam ni, dia nak tiru rupa saya macam ni bukan senang. Bukan senang. Pula tu kalau dia menyerupa pun dia tak boleh perfect. Macam mana sebiji muka saya, photostat muka saya betul-betul. Tak boleh. Kalau dia boleh tiru pun mungkin tiru muka. Suara dia tak boleh tiru. Suara dia tak boleh tiru. Kalau tiru muka pun dengar saya sebut. Pasal saya pernah jumpa dan saya ada boleh cerita tu. Kalau dia menyerupa pun mesti ada something wrong, kita boleh kenal yang ni tak serupa. Kalau kita kenal orang peribadi seorang-seorang, muka, tangan, hidung, misai, kita kata kau lain lah sikit. Itu ada tak lalat kat sini, tengok. Dia menyerupa, dia tak boleh buat tak lalat. Dia tak boleh. Ada benda dia miss. Dia tak boleh serupanya. Tak boleh serupa. Nak sebut apa ni? Bukan senang dia nak buat. Itulah. Satu kalau ikut dari segi boleh menyerupa, dia boleh. Tapi dia bukan semudah itu untuk dia buat. Ada lagi soalan kita tu. Balik pada cerita asyik kita. Baik, kalau tak ada satu lagi bab akidah. Yang ni pun kena jaga elok-elok. Pasal di atas prinsip mukhalafah lil hawadis. Dan hanya melihat Allah Ta'ala ni, kebolehan melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga dalam dunia ni, mestilah ada hanya pada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj saja berlaku pada dia. Dia nak sikit nak sebut tambihun. Tambihun ni kalau asal bahasa Arab dia ialah satu ringkasan untuk kata macam ni, hadza kalamun unabihu liman ghafala. Maksudnya ni satu perkataan untuk beri peringatan bagi siapa-siapa yang ikut terlalai dan mungkin tak ambil perhatian dalam bab ini. Okey. Kalau bahasa orang putih tambihun ni apa dia? Attention please. Please take alert about this. Apa dia? Attention please. Apa nak bagi attention? Barang siapa berkata ia sesiapa saja. Dia kata apa? Dia lihat Allah Ta'ala dengan mata, lihat dalam dunia pada ketika jaga. Dengar elok patah tu. Lihat dengan mata, lihat dalam dunia, lihat dalam jaga. Maksudnya dalam keadaan jaga. Dia sedar. Dia kata dia nampak Allah Ta'ala. Dia dakwa dia boleh nampak. Kalau dia kata Nabi Muhammad nampak, tu tak apa. Memang kita dah belajar tadi, Nabi Muhammad je pun yang boleh nampak. Yang ni dia kata bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh nampak, dia pun manusia, kita pun manusia juga. Kita pun tentulah boleh melihat. Saya pun pernah lihat Allah Ta'ala jaga. Dalam keadaan jaga ni, saya pernah tengok Allah Ta'ala. Kalau dia kata dia tengok Allah Ta'ala, dan dia ni dialah dalam keadaan jaga, lain daripada Nabi SAW. Kalau dia kata Nabi Muhammad pernah tengok Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, itu betul lah akidah. Betul.
Apa jadi? Nescaya jadi kafir orang itu tanpa khilaf ulama. Kafir. Pasal apa kafir? Pasal telah diijma' oleh ulama, tidak akan ada sesiapa manusia yang boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga di dunia ini, melainkan hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW seorang dia. Seorang je. Jadi orang lain kalau mengaku, tak kira lah mengaku tu siapa, wali ke, kuali ke, marak ke, tak kira lah ustaz ke, tok guru mana ke, pak syekh tarikat mana ke, al-hafiz, al-hapus, al-mampus, lah bahasa-bahasa gitu kan. Macam mana? Tak ada. Kafir ayat dia, kafir. Mengaku melihat Allah Ta'ala, sekalipun katalah, aku lihat ni bukan lihat biasa, aku zikir, kata dia. La ilaha illallah. Sampai aku syok sangat. Sampai tahap zuk, sampai aku lupa dunia ni. Aku dapat lihat alangkah indahnya Allah Ta'ala. Dalam keadaan zikir tu. Hang jaga, jagalah, bukan aku tidak. Tapi sampai zikir yang satu tahap, aku boleh melihat Allah Ta'ala. Macam mana? Kepih, syahadah lain. Tak payah tanya hal lain. Tak payah semak nampak lain. Kepih, syahadah lain. Pasal apa? Tidak akan berlaku boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga di dunia ni, melainkan hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Faham ke? Betul. Kalau orang tak faham, tak pernah belajar kaedah tu, bukan saja boleh terima, dia kata dia yang nampak. Jadi kata dia nampak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, apa masalah? Apa hujah? Kita pun tak kata nak lawan. Dia bodoh je lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala ni tak ada benda yang mustahil dekat dia. Kita pun dengar pejam-pejam mata. Berdua ke? Semua Allah Ta'ala maha kuasa, betul tak? Kau faham Allah Ta'ala maha kuasa? Dia boleh buat bagi aku nampak dia. Apa masalah? Kau tak dapat, kau katalah kau tak pernah tengok. Kau katalah tak pernah tengok. Aku Allah Ta'ala bagi tengok. Aku nampak, aku tahu lah. Kau mana tahu kau tak pernah tengok? Diamlah kita, bodoh. Padahal kawan tu pun bodoh sekali. Tapi bila kita ada ilmu ni, ada kayu ukur kita. Cakap bodoh. Itu dalam keadaan jaga. Sikit isu macam ni. Adapun dalam mimpi, macam mana? Kalau ikut dalam mimpi, harus melihat Allah Ta'ala. Harus untuk boleh berlaku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Harus untuk boleh berlaku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Pasal tu kalau dia pandai sikit, aku nampak dalam mimpi. Malam tadi aku jumpa Allah Ta'ala. Best rondok lah. Saya duduk ngaji Tok Guru ajar senang je. Kalau ada orang pernah mengaku tengok Allah Ta'ala ni, satu kadang-kadang masing-masing nak dakwa kan. Tambahlah masuk TV pula, popular lah. Masyur lah, glamour. Masuk TV, masuk Facebook lah, WhatsApp semua yang ni. Orang yang pernah tengok Allah Ta'ala dalam mimpi. Betul tak betul nanti elok. Semak tu. Dia kata dia pernah tengok Allah Ta'ala. Tanya dia, kau nampak macam mana dalam mimpi tu? Aku tengok tangan besarnya ni, tangan Allah lah. Apa lagi? Sah, kafir, syahadah lain. Dia apa? Dia nampak tangan. Bila tangan maksudnya boleh bayang tu ya. Dan dia nampak rupa tu ya. Jadi ada misil tu ya. Ada seumpama ya. Kafir awal lagi. Pasal dia intikad itu Allah Ta'ala. Padahal bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia mesti laisa kamitslihi syai'. Macam mana dia boleh faham Allah Ta'ala? Yang tu yang kita belajar prinsip mukhalafah tu. Atau kata aku nampak cahaya terang. Tak ada cahaya seumpama ni, melainkan inilah Allah. Dia siap bagi dalil lagi. Mana buktinya? Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Allah Ta'ala ialah cahaya. Allah kata dia cahaya, apa lagi kata dia? Aku beriman. Allah Ta'ala kata dia adalah cahaya, dan aku telah lihat cahaya itu. Bila aku lihat dalam mimpi aku, kata dia, aku semua alam ni tak nampak. Siapa? Hanya nampak cahaya Allah. Macam mana? Wajib suruh syahadah lain. Kafir syahadah lain. Pasal apa ni? Pasal kalau dalam mimpi sekalipun harus berlaku, mesti kaedah dia nak boleh kenal Allah Ta'ala ataupun tidak. Macam mana? Sedangkan Allah Ta'ala dia tak pernah tengok. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Kita pun akhirat esok, macam mana nak kenal Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala dalam syurga? Tentang malaikat apa? Malaikat dalam syurga esok kata dia, akulah Allah Ta'ala. Kalau macam tu lah bunyi Allah Ta'ala tu.
Tak, pasal apa? Cakap. Bagi cepat detail tu. Pasal apa? Orang Ta'ala mukhalafah ahli hadis. Kalau bunyi dah akulah Tuhan kamu, merepek tu. Tuhan apa? Duk sorang macam aku. Pasal mesti faham prinsip mukhalafah tu. Pasal memang kaedah nak kenal Allah Ta'ala, kaedah dia mukhalafah. Dan tak ada jaminan dalam mimpi kita boleh kenal Allah Ta'ala ataupun